Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpah kurnianya dan juga inayah dan hidayahnya dapat hari ini kita mulakan balik sambung kelas pengajian kita walaupun online sementara ni untuk ringkasan Sahih Muslim, Sahih Muslim berdasar kepada kita punya standard operation procedure dan tempoh mengawal penyakit berjangkit. So kita tak ada buat perbincangan ataupun perhimpunan di dalam kelas seperti biasa, walaupun sebenarnya siapa yang datang kelas pun dia akan ada kedudukan yang berasingan lah. Kita letakkan jarak dan alhamdulillah Yayasan Taklim telah pun mengambil inisiatif sebelum pembukaan kelas ni kita dah letakkan pengasingan untuk penjarakan sosial 1 meter daripada setiap seorang. Okey, baik. Ala kulli hal, jadi siapa-siapa yang tak dapat hadir ke kelas dan dapat ikuti online, insya-Allah kita kata sambung pada pengajian kita. Dan kali terakhir kita bincang itu kita sampai pada bab berkenaan dengan tajuk kelebihan menunggu solat ke solat yang berikutnya dalam masjid. Sebab kita tahu bahawa dalam hadis Nabi SAW, kelebihan ni pasal kita baru-baru ni semenjak COVID-19 dah terlepaslah kelebihan ni. Kelebihan menanti solat ke solat berikutnya. Ini kita kata didoakan oleh para malaikat selama ni kita tak bergerak daripada tempat kita, tak hadas di tempat tersebut, masih dalam keadaan wuduk, maka malaikat akan doakan Allahumma ighfirhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah boleh taubat ke atasnya. Ini hadis terakhir kita bincangkan itu bab menanti solat ke solat yang berikutnya dalam masjid. So ini itu galakan, maka diimarahkan masjid sebenarnya dengan itu, dengan cara kita menanti solat ke solat berikutnya. So ala kulli hal, kita insya-Allah hari ini pada masuk bab berikutnya, bab 82 tak saya pada kirimkan dalam tu buku tu dan kitab tu, bab 82. Bab man kanat daruhu anil masjid ab'adu kana thawabuhu fi ityanihi aktsaru. Man kana daruhu anil masjid ab'adu kana thawabuhu fi ityanihi aktsaru. An Abi Musa, hadis pertama, an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna azaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamsha. Inna azaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum walladhi yantadu salah hatta yusalliha ma'al imami a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanamu walladhi yantadu salata hatta yusalliha ma'al imami a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanamu. Khamsin an Ubay ibn Ka'ab qala kana rajulun ansar la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw qultu lahu Ubay law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma'i war-ramda'i qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu an yuktaba mamshaya ila al-masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu. Qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu. 551 an Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana diyaruna
naiyatan minal masjidi, kana diyaruna naiyatan minal masjidi, fa aradna an nabi'a buyutana fa naqtariba minal masjidi, fa aradna an nabi'a buyutana fa naqtariba minal masjidi, fa nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lakum bikulli khutwatin darajah, inna lakum bikulli khutwatin darajah. 500 واثنين وخمسين عن جابر أيضا قال أراد بنو سلمة أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال والبقاع خالية، والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني سلمة، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، وفي رواية دياركم تكتب آثاركم، وفي دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا نتحولنا، ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. Okey, bab man kana daruhu anil masjidi ab'adu kana thawabuhu fi ityanihi aktsaru. Bab sesiapa yang rumahnya daripada masjid lebih jauh, maka pahalanya dalam mendatangi masjid lebih banyak. Pahala datang masjid ke lebih banyak. Okey, barang siapa yang rumahnya lebih jauh dari masjid, maka pahalanya datang ke masjid lebih banyak. Okey. Ini pasal apa? Pasal galakkan untuk membanyakkan langkah sebenarnya ke masjid. Kalau kata orang tu rumah dia jauh tapi tak datang, atau datang sekali pun tak dapat apa jugalah. Dia yang pentingnya masalah dia membanyakkan datang hadir ke masjid. Okey. Dia kata dalam hadis ni, yang pertama kita ambil an Abi Musa dari Abu Musa iaitu Al-Asy'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azaman nasi ajran fi salati, sesungguhnya manusia paling besar ganjaran dalam solat, fi salati, dalam solat, pada solat, ab'aduhum ilaiha mamsha, yang paling jauh di antara mereka kepada solat itu dari segi perjalanan. Yang paling jauh di antara mereka kepada solat itu dari segi perjalanan. Fa ab'aduhum, dan siapa lagi jauh lagi? Mana siapa lagi jauh, makin jauh orang tersebut dari masjid dan dia datang, dia membanyakkan langkah ke masjid, makin banyaklah pahala dia untuk datang solat. Okey. Jadi maksudnya ini sebenarnya yang datang dari hadis ni menggalakkan untuk masa sebutlah membanyakkan hadir ke masjid. Apabila makin, kalau kita rumah dekat pun sebenarnya kita boleh dapat pahala dengan langkah kaki ke masjid dengan banyak. Beza dengan orang yang kita kata apa, macam kita kata apa dia rumah dia jauh pun kalau tak datang tak guna juga, sebab pahala ini maksudkan tu adalah pahala dari segi masalah kehadiran, bukan masalah kedudukan rumah semata-mata. Rumah tu jauh atau dekat, cuma nanti kita bacalah, sebab Nabi terangkan sebab banyak langkah tadi membanyakkan akan pahala. Okey, dan siapa makin jauh makin banyak lagi pahala dia. Kemudian wallazi yantazir salata, dan orang yang menanti solat hatta yusalliha ma'al imam, sampai dia solatkan solat tersebut bersama imam, a'zamu ajran, lebih besar ganjaran, minal ladzi yusalliha thumma yanamu, berbanding orang yang solatkan solat tersebut kemudian tidur. Nah, ini kadang memang kita tahu kan, bila kita menanti imam pada solat-solat tertentu, memang Nabi sendiri SAW ketika subuh, ketika maghrib, ketika isyak, Nabi SAW akan kadang-kadang melewatkan sikit kerana menunggu jemaah. Untuk menunggu jemaah macam solat subuh, Nabi akan baca panjang. Baca solat pada awal waktu macam kita baca itu, tapi Nabi akan panjangkan bacaan kan. Sedangkan ketika solat isyak, Nabi sering lewatkan. So memang kita tahu seorang manusia tu ada urusan, dan memang imam tidak boleh dilarang imam tu membaca panjang untuk menyekat orang ramai daripada bergerak dengan alasan kata apa, untuk membayar menguji iman. Sebab kalau kita faham uji iman ni, benda ni pernah ditegur kepada Mu'adz bin Jabal. Yang hadis kita baca dulu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah ditegur oleh Nabi SAW kerana beliau telah membaca suratul Baqarah ketika menjadi imam untuk jemaah yang dia jadi imam padanya. Dia jadi imam, jadi dia cuba dia pergi nak dia cuba untuk panggil baca suratul Baqarah untuk ulang hafalan dia
ketika menjadi imam. Tapi perbuatan dia menyebabkan ada para sahabat yang lain lari tinggalkan imam, sebab dia nak uruskan. Ada yang di antara mereka ni dia macam bertugas untuk memberi minum unta dan sebagainya. So jadi dia terpaksa keluar awal, tinggalkan jemaah ketika itu. So sebenarnya memang kita kata dari segi masalah ni imam tak ada paksa. Tapi pada diri orang yang datang jemaah pula, ini galakan bagi orang yang datang sebagai makmum. Untuk imam ada teguran yang Nabi tegur pada Mu'adz bin Jabal, afattanun antai Mu'adz, engkau ni tukang tester orang ke wahai Mu'adz, kau test orang ke wahai Mu'adz. Tapi bila kita lihat tegur ini yang itu untuk imam, yang ini untuk makmum pula. Untuk makmum pula memang kena bersabar, belajar bersabar untuk mengejar ganjaran atau pahala di sisi Allah Taala dengan bersabar menahan diri untuk solat berjemaah bersama imam. Memang kita tunggu imam akan letih lama sikit, imam akan ada bacaan dia, imam akan terlewat dan sebagainya. Tapi atas kita dituntut untuk kita belajar bersabar. Sebab ini ganjaran bagi kita pula. Imam ada larangan, Nabi larang. Tapi atas kita yang menjadi makmum ada ajaran yang patut kita jaga. Patut kita jaga Itu contoh kat sini menanti solat sampai dia solat bersama imam lebih baik daripada orang yang solat kemudian tidur. Dia nak berehat kan, dia solat tertidur. Boleh je. Tapi dalam masa sama yang ikut bersama imam tadi lebih besar pahala. Macam pergi ke masjid. Sekarang ni tak boleh lagi kan. InsyaAllah Ta'ala buka kata amal lagi untuk kita peluang datang ke masjid. Tapi ada kawan-kawan kita kata sepatutnya macam zaman sekarang ni masa terbaik untuk orang tu buat kalau kerajaan nak buat buka subuh. Subuh biasa jarang orang datang. Paling kuat pun kalau tu 2 soft kan. Kalau dia kata buat pun insya-Allah lah PKP akan terjaga lagi. Kalau buat time-time lain kan, time maghrib tu ramai orang balik kerja dan sebagainya. Kadang-kadang apa kita salah cakap kan salah, tak cakap pun salah. Sebab kadang-kadang macam kami, macam ustaz yang Satizah yang datang pergi masjid mengajar kelas-kelas pengajian, kami terasa jugalah kadang-kadang bila kita datang bawa belajar dengan kitab, kita bagi salinan PDF kepada jemaah, tapi diorang macam tak kisah sebenarnya. Ada nota, tak ada nota, kelas tu berjalan ke tak berjalan, dia tak kisah. Yang penting masa kosong dia macam masa socializing. Masa dia datang ke masjid tu untuk masa bersosial dengan kawan-kawan dia tertentu, kumpulan masjid. Kita ada kumpulan lain, kumpulan kedai kopi lain, kumpulan masjid lain. Jadi kadang-kadang ada berlaku sikit lah, kita perhatikan tak bagus, tak cantik bila mana ada sebagian orang dia sibuk dengan macam kita datang ke masjid tapi untuk menghabiskan waktu sahaja. Untuk habiskan waktu sahaja, bukannya datang untuk menanti solat. Ini sebab tu kenapa tajuk ni, kalau orang tu kena jaga niat ketika mana dia datang ke masjid. Kalau dia kata dia tak nak belajar sekalipun lah, kita panggil kelas pengajian yang ada, mungkin tak minat ustaz tu dia tak suka, tapi tetap sepatutnya dia betulkan niat. Jangan sampai kehadiran dia ke masjid pada hari berkenaan atau pada waktu tersebut bertujuan untuk menghabiskan waktu sahaja, atau malas dengar isi bebel kat rumah. Ini perangai yang sering berlaku pada masyarakat lah. Yang kadang-kadang benda ni kita kena jaga-jaga sebab rosak amal, sebab niat kita patutnya betul. Mana macam sekarang Nabi sebut, orang menanti solat sampai solat bersama imam lebih besar pahala berbanding orang yang solat kemudian balik tidur. Ini beza. Sebab memang kita kata orang tu nak cepat, dia tak ada masalah, dia ada hal, kita boleh teruskan. Tapi dalam begitu menunggu solat bersama imam tu lebih baik, lebih banyak pahala. Ini ada pengalaman dekat IJN. Diorang buat tazkirah Zuhur. Memang tak lama pun, dalam 1.45 berhenti. So kita orang akan mula start solat 1.45. So ustaz tu datang mengajar apa sekalipun, dia akan terus 1.45 dia akan solat. Cuma ada sekali tu mungkin Allah alam Zuhur awal ke, tapi tak awal sangat pun. So ketika saya datang tu memang ketika tu kosong Ramadan. Waktu bulan Ramadan. Jadi bila Ramadan kan koordin kena ikat dan orang ramai pun datang surau dengan ramainya. So diorang kadang-kadang kelang kabut nak balik awal, nak keluar awal. Mungkinlah dia ada kepentingan, tapi kita sendiri pun maklumkan. Kita kata siapa-siapa nak solat boleh solat. Kita akan solat Zuhur 1.45. Tapi pasal ikut pada imam rawatib, imam lantikan yang dilantik oleh IJN untuk mengimami solat di surau tersebut 1.45. So orang-orang yang datang awal, dia nak solat dulu boleh, tapi jangan berjemaah dekat dengan waktu.
berhampiran dengan waktu zuhur, waktu solat. Sebab bimbang nanti ketika tengah diorang solat, lepas tu kemudian imam yang asal nak solat, dia ada 2 jemaah. So kita maklum macam tu lah, tak apalah. So dah maklumkan lah. Entah mungkin tengah-tengah pertengahan kelas tu, tiba-tiba ada seorang abang tu, dia tengok kiri tengok kanan, dia tengok orang semua tengah duduk. Tiba-tiba dia komat. Waktu tu 1:30 baru, atau 1:20 tak silap. Dia kena kabut, nak cepat. Jadi dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sibuk nak cepatkan supaya dapat berjemaah. Tapi benda tu memaksa imam. Dia tak boleh buat macam tu sebab imam rawatib. Kita boleh paksa dia. Lepas tu kita datang ke masjid mana pun, kalau kita datang situ, imam tempatan punya waktu, kita tak boleh paksa. Tak boleh kata, cepat sikit solat, saya balik ni. Tak ada, bukan kerja yang tu. Tapi ini yang kita kata sering berlaku pasal jemaah tak nak tunggu imam. Itu keadaan biasalah. Bahkan kadang-kadang macam tu saya pergi satu tempat, diorang solat tarawih. Tarawih pun tak wajib berjemaah pun, tapi diorang buat berjemaah. Tapi nak cerita kelakar dia, diorang pesan dengan imam tu, pukul 9:30 mesti berhenti siap. Mana solat dia, kalau katakanlah isyak kan, kita solat isyak 8:40 start kan, masuk waktu isyak. Diorang boleh pesan demand awal-awal, ustaz yang di imam mesti 9:30 berhenti. Kalau tak berhenti, mula start jeling lah apa dan sebagainya. Ni apa ni kan? Ni masalah adab-adab yang berlaku pada masyarakat kita dalam menuntut imam ikut cakap makmum. Sedangkan imam tak boleh ikut cakap makmum. Cuma macam kita kata teguran tu, dia beritahu lah. Macam imam dia tak boleh baca panjang dan sebagainya. Tapi awak solat qiyam 40 minit je. Bukan 40 minit pun, kadang lepas solat isyak dah 8:50, 8:55. Kena pula jenis yang selawat, tambah sikit, pukul 9 baru start solat. 9:30 kena berhenti, setengah jam mesti habis. 11 rakaat. So imam jangan baca panjang. Ni demand yang pelik lah. Pada masyarakat kita ni sepatutnya adab dengan imam, ataupun adab dengan orang kita latih jadi imam. Kita tak boleh paksa dia macam tu. Kalau contoh macam Jabatan Agama Islam yang menggajikan mereka, ialah boleh maklumkan apa prosedur, pukul berapa start. Adapun kita makmum tadi, kita tak boleh paksa imam cepat untuk kita boleh balik. Saya nak balik ni ada hal. So imam kena solat. Ni jaga-jaga sikit. Jadi kita kata dari sudut masalah menanti imam, solat bersama imam tadi kena jaga-jaga. Memang kita kata kat Malaysia ni alhamdulillah, pada waktu maghrib ke isyak ramai orang duduk di masjid. Tapi kadang-kadang kita bimbang, ada separuh orang tu dia cuma datang ke masjid untuk menghabiskan waktu, bagi mengelakkan isteri membebel di rumah. Dia duduk kat masjid, tunggu waktu sampai pukul berapa boleh balik. Jadi masuk kelab, dia masuk rumah nanti, isteri dah letih, dah nak bebel kat dia. Ni jaga sikit. Sebab tu kenapa kita kata sini pahala atau ganjaran di sisi Allah Ta'ala bergantung dengan niat kita. Hadis Nabi dah jelas terangkan apa kelebihan. Tapi kalau dia kata orang-orang tersebut tak faham juga dengan masalah sebab menanti imam, menanti solat berjemaah, bukannya kerana dihabiskan waktu kosong saja. Kedua, itulah adab kita dengan imam. Jangan suruh imam tu cepatkan solat. Penceramah mungkin kot, penceramah. Kadang ada orang dia bila datang kelas kan, orang dekat masjid, penceramah lama sangat. Dia ada juga penceramah yang makan masa pelik. Masuk masa pelik tu, dia duduk lama macam tak nak berhenti. Yelah, mungkin kadang-kadang ada separuh tu dia syok sendiri pun dia juga. Ada separuh tu mungkin dia bimbang takut tak habis intipati ataupun pengajian dia. Jadi basic dia kat situlah, kita kata sikit asas. Tapi kat situlah timbul adab kita dengan ilmu. Kalau kita bukan orang alim, kita bukan orang yang belajar, kita bukan orang mendengar, at least kita jadi orang menyintai ilmu lah. Sabarlah tunggu. Jangan kita paksa cepat tunggu jam. Saya tengok perangai ni banyak lah. Daripada jadi kes dekat Yaman dulu. Tapi ini dekat masjid Qabilah Yaman kan. Geng-geng Badui ni. Dia bukan apa, imam naik atas mimbar. Kemudian imam tu mungkinlah hari tu saya rasa pun imam tu lama sikit kot, imam muda. Geng-geng Qabilah ni datang masuk masjid pakai senapang Kalashnikov tau, letak kat dia pikul bau, letak lantai, solat sunat, duduk. Lepas tu imam lama, dia siap tunjuk jam. Dia kepada imam kat atas mimbar. Ni cerita kelakar, kisah betul-betul. Kita tengok keliling kan. Ni keadaan tadi lah. Kita balik pada asal lah. Memang imam tak boleh lama panjang baca, tak digalakkan. Tapi begitu kita pula ada adab kita dengan ilmu, adab kita dengan imam lantikan rawatib. Kita tak boleh paksa dia cepat. Tapi kita menanti dia ada pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan memang Nabi pernah sebut menanti solat ke solat berikutnya. Nabi kata fadzalikumur ribat, itulah benda yang patut diikat diri padanya. Dan kalau orang tu nak duduk ikat diri, bertahan macam duduk di sempadan, menjaga sempadan daripada musuh, menanti solat ke solat berikutnya, itu di antara bentuk yang mendapat pahala ganjaran yang besar serupa sepertinya. Sabarlah kan. Masa kita kosong banyak. Tapi yang cerita pula, kalau kita pada baca hadis yang sebelum ni, memang malaikat mendoakan kita selagi kita tidak keluar, bergerak, atau kita tidak berhadas di tempat solat kita. Malaikat doakan kita keampunan, malaikat doa kita rahmat, doa untuk kita taubat. So, jadi kalau kita tak rugi apa-apa. Bagi seorang yang duduk tunggu solat ke solat berikutnya, dia tak ada masalah. Kalau balik rumah pun tengok televisyen, apa benda dia dapat? So basically kena jaga lah. So hadis tu yang kena jaga tu Yang pertama berkenaan masalah dalam perjalanan, kedua masalah menanti solat ke solat berikutnya. Okey. Kemudian hadis kedua daripada Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, Ubay bin Ka'ab ni kita tahu guru Quran yang Nabi SAW ketika Nabi hidup, antara guru Quran yang Nabi suruh untuk mengajarkan Quran. So siapa-siapa yang masuk Islam, antara guru rujukan mereka untuk Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, bin Mas'ud, ada beberapa orang lagi, Muaz bin Jabal sendiri. So ini adalah imam-imam ataupun guru-guru Al-Quran pada zaman Nabi masih hidup. Ubay bin Ka'ab banyak-banyaklah kisah yang kita tahu, macam kisah tarawih pun, imam pertama yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam kepada jemaah. Yang pertama yang Umar paksa jadi satu imam je. Asalnya mereka ramai-ramai solat berlainan imam, masing-masing ikut imam masing-masing, siapa nak solat seorang dalam masjid kan. Jadi Umar kata aku rasa kalau kumpulkan sekali lebih baik. Jadi Umar bin Khattab dulu dia buat azam, dia kumpulkan orang ramai di belakang Ubay bin Ka'ab. So Ubay bin Ka'ab menjadi imam, dan kisah kunut separuh Ramadan pun Ubay bin Ka'ab punya kisah dia. Jadi banyak benda-benda macam ni kadang-kadang kita kena tahu siapa yang terlibat dengan sejarah ni. Ubay bin Ka'ab adalah orang yang kita kena tahu dia guru Al-Quran. Bahkan selepas Nabi wafat pun menjadi rujukan masalah pemahaman Al-Quran dan pengajaran Al-Quran. Okey. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia kata qala kana rajulun minal ansar, dan seorang lelaki di kalangan Ansar, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu, aku tak tahu seorang lelaki yang lebih jauh rumah daripada masjid berbanding dia. Rumah dia paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun, tapi dia tak terlepas walau satu solat pun. Mana subuh dia ada, zuhur dia ada, asar dia ada, maghrib dia ada, isyak dia ada, subuh dia besok macam tu juga. Jadi Ubay takjub lah. Kita kata kadang-kadang kata-kata yang disebut oleh Ubay ni bukanlah dia maksud cemburu, ataupun dia concern. Kadang-kadang pasal kita tahu bahawa nasihat kita kepada saudara kita ni penting. Kita dapat lihat dia terlampau ekstrim ke, terlampau malas ke, kita patut nasihatkan dia. Sebab kadang-kadang kita kata kalau dia berlebihan sampai satu peringkat tertentu menyebabkan dia tinggalkan ibadat, salah. Macam kita lihat dahulu nasihat diberikan oleh Salman Al-Farisi kepada kepada Abu Darda. Pun Abu Darda pun guru Quran juga. Tapi bila Abu Darda asyik qiyam sepanjang malam, puasa setiap hari, khatam Quran setiap hari. Dan baru ni alhamdulillah bila perkongsian Ustaz Fashan hafizahullah, dia kongsi berkenaan cara bacaan yang bukan langgar tajwid. Banyak orang salah faham langgar tajwid. So biasa kalau kita ulang contoh Al-Baqarah, kita ambil masa dalam 3 jam, 2 jam setengah, 3 jam lah. Itu antara yang medium. Jadi bila kita buat kiraan, kita 3 juzuk Al-Baqarah tu, kita rasa macam lama. Kalau kita kata panjang baca, menyebabkan kita mungkin satu hari tak buat kerja langsung. Tapi bila kita lihat kan, memang ada bacaan sekarang di YouTube di-upload bacaan dengan bacaan yang ulangan bagi orang hafal Quran. Dalam masa 7 jam boleh habis. Al-Baqarah tu sendiri dihabiskan dalam 40 minit. 36 ke 40 minit. Satu Al-Baqarah. Ini nak fahamkan bacaan dia tadi, dia bukannya dia hilang langsung tajwid. Dengung dia ada tapi tidaklah panjang. Macam mat pun dia ambil cukup-cukup je mat. Tak ada macam-macam kan, kita ada mat jaiz kan. Mat jaiz kan kita tu boleh 2, boleh 4, dia ambil 2. Atau mat adil sukun pun boleh 2 sekian-sekian, dia ambil 2. Itu tajuk. Jadi dia baca laju. So bila dia buat itu 7 jam habis. So bila kita tengok kan video tu, saya dulu sendiri secara peribadi memang saya pun agak skeptikal. Saya kata riwayat mungkin banyak, mungkin ada orang cerita berlebihan tentang imam-imam macam Imam Syafi'i, dikatakan khatam Quran dalam masa 1 hari 2 kali.
So dalam sebulan dia habis khatam Quran sebanyak 60 kali dalam Ramadan. Satu masa dulu kita rasa benda mustahil, tapi kita dengar bacaan orang yang hafal Quran yang baca untuk untuk ulangan, memang boleh sempat. Mana dia ambil 7 jam pagi, 7 jam malam. Memang dia boleh buat. Kalau lepas maghrib, kalau kata dia buat kata pukul 10 9 malam dia buat. Pukul 4 pagi tu dah habis dah. 4 pagi dah habis dah. Mana dia mengulang Al-Quran tu dengan bacaan tersebut. So memang boleh berlaku dua kali khatam sehari. 2 kali khatam sehari. Walaupun kita pegang juga sabda Nabi SAW yang melarang orang tu baca Quran khatam kurang 3 hari. Tapi mungkin ini yang kita kata musim Ramadan je special diorang buat. Macam Ustaz Fasan kata special bulan Ramadan. Jadi lepas Ramadan diorang buat cara biasa balik. Ramadan mereka bekerja menghabiskan masa dengan Quran, bersama Quran sepanjang waktu. So memang kita kata benda ni memang berlaku lah. So kalau kita kata macam kes tadi kita sebutkan berkenaan masalah Ubay ni okay, dia menasihatkan lelaki ni sebab dia rasa takut orang ni macam kisah Salman Farisi nasihatkan Abu Darda sebab asyik qiyam, asyik siam, puasa. Last sekali isteri dia Ummu Darda pakai baju kasar duduk luar rumah. Pasal suami tak nak layan. Suami tak nak hiraukan. Sibuk dengan ibadat. Jadi Salman Farisi tegur. Ni macam ni juga kisah yang kita baca sekarang ni, ia teguran yang sama. Mana maksud dia kita faham Ubay bin Ka'ab bukannya tak dengki dengan orang ni punya perjalanan, tak. Dia concern. Sebab concern dia takut bimbang satu peringkat nanti seorang manusia tu beramal dengan dahsyat sangat sampai last sekali dia tinggal semua. Tak nak buat dah. Sebab benda tu kita kata Nabi sendiri pun nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As yang dia ni ibadat memanjang sampai tinggalkan isteri dia buat tak hirau. Sampai last sekali Nabi kata dengan dia suruh puasa sebulan 15 hari je. Puasa sehari. Lepas tu bangun pula Nabi suruh bangun separuh malam, tidur separuh malam. Kan Nabi suruh dia, Nabi nasihatkan macam tu, dan Nabi sebut pada dia tidak faham Quran orang yang khatam kurang daripada 3 hari. Pada lafaz pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Amr bin As. So, jadi bila kita faham ini kisah yang sama. Mana para sahabat Nabi SAW mereka mempunyai sifat saling nasihat menasihati, bimbangkan teman dia tergelecok, tinggalkan terus ibadat. Atau jadi malas langsung. Sebab kadang-kadang berjaga-jaga dalam ibadat ni tadi penting. Sebab kita bimbang saudara kita akan meninggalkan ibadat secara total. So, jadi dia kata kepada lelaki ni, jadi Ubay tengok lelaki ni paling jauh rumah dia pun masjid. Tapi tak pernah miss solat walau sekalipun. Qala, berkata Ubay, faqila lahu, dikata pada lelaki ni. Satu riwayat kata, qultu lahu, aku kata pada dia, law ishtaraita himaran tarkabuhu fil zulma war ramda. Kalaulah kau beli seekor keldai untuk kau tunggang ia dalam kegelapan, ini maksudnya datang kegelapan subuh, kegelapan malam, datang isyak, balik isyak, ataupun datang subuh, waktu gelap, ataupun ketika panas siang, mana ketika zuhur dan asar kan kepanasan siang. Kalau kau beli seekor himar, keldai, untuk bantu perjalanan kau. Jadi ini kata Ubay bin Ka'ab, cadang pada dia supaya ambil kemudahan, ambil kepada keringanan. Actually benda tu dia boleh paksa diri. Pasal kita dalam perkara tadi lah, jalan kaki boleh, naik kenderaan boleh, kan, tumpang orang boleh, tak kisahlah. Kita maksudnya kalau zaman sekarang pun macam tu, kita boleh jalan kaki, boleh naik basikal, boleh naik motor, boleh naik kereta, semua kita boleh buat. Benda tu terbuka. Cara kita datang ke masjid tak ada hal. Tapi dah masih sama kat sini, lelaki ni bila dicadang pada dia oleh Ubay bin Ka'ab untuk supaya dia beli seekor keldai, supaya dia dapat tunggang keldai tu ketika kegelapan, ini kegelapan ketika datang balik daripada isyak, ataupun datang ketika subuh. Tu gelap, time gelap. Jadi kalaulah beli seekor keldai, lalu dengan lelaki itu jawab, dia kata, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjidi, tidak mengembirakan aku pun rumah aku berada sebelah masjid. Dia perbuatan dia datang ke masjid tu kan, sebab dia ada motivasi, dan dia ada sasaran dia. Dia ada benda nak kejar. Dengan hadir ke masjid berjalan kaki tu, dia ada benda dia kejar. Jadi dia kata, aku tak menggembirakan aku rumahku di tepi masjid. Dia kata kenapa dia? Inni uridu an yuktaba mamsyaya ilal masjidi. Aku ingin supaya ditulis untukku perjalanan kakiku ke masjid. Mana langkah-langkah. Kita tahu bahawa langkah kaki seorang ke masjid tu menghilangkan satu dosa, menambah satu pahala, naikkan satu darjat. So lelaki ni dia nak ditulis setiap langkah dia.
Langkah ke masjid tu nanti akan dicatatkan oleh Allah Ta'ala setiap langkah dia. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga patah balikku kepada apabila aku balik kepada keluargaku. Aku nak dituliskan setiap langkah tadi. Ini kadang-kadang orang kita macam pergi umrah. Semua Ta'ala buka balik untuk umat Islam kemudahan untuk pergi menunaikan umrah dan haji. Apabila sementara wabak penyakit dia masih lagi tersebar, kita menanti keputusan daripada kerajaan Saudi untuk buka atau tutup. Benda ni penting, besar. So benda ni bukan benda yang normal biasa. Kalau kita ada sesama sikit-sikit tu faham, demam-demam batuk tu faham. Tapi untuk menjaga nyawa ni penting. So dan Islam ni bila kita tahu bila ada perkara-perkara berbahaya macam tu tak boleh, dan banyak orang tak jaga untuk diri dia dan orang lain. Kadang-kadang dia bergejala pun dia datang juga pergi ke sana. Sebab tu banyak orang Indonesia dah stop, tak bagi, batalkan haji tahun ni. Indonesia dah stop. Pasal Allah Alam sekarang ni saya tengok Indonesia antara yang tak reveal betul-betul rekod apa berlaku sekarang. Sebab diorang punya frontliner dah give up. Ada video, dia give up, letih, terpulang dia kata. So orang tak dengar cakap kan, tak nak hadir, jarakkan perjalanan, pergerakan, berhimpun dalam jumlah yang ramai. Ini benda-benda yang kita kata akan merebakkan penyakit. So jadi bila kita kata tahun ni Allah Alam, kita harap SWT buka. Kalau buka, saya perhatikan orang Malaysia suka hotel dekat. Dia suka hotel dekat. Kalau boleh keluar pintu, masuk terus dalam masjid. Tapi benda ni kita nak fahamkan. Dia kemudahan tu bagus. Ya, pada asasnya saya perhatikan, mungkin orang Melayu kita ni suka masalah apa, buang air. Nak balik cepat ke hotel. Kalau kita balik ke hotel kan. Kalau nak tumpang tandas bawah Masjidil Haram kan. Tandas tu macam-macam gaya ada kan. Terapung ada. Masuk-masuk tu air tak tenggelam pun ada. Macam-macam lah. Tapi kini nak fahamkan sekarang. Kalau kemudahan tu kita dapat, bagus. Tapi dengan syarat kita sentiasa dekat masjid lah. Only keluar bila ada hajat atau malam tidur nanti. Tapi bila kita kadang-kadang kita perhatikan orang daripada India, mungkin Allah Alam, kadang saya tak rasa tak ada duit. Saya tengok kadang ada orang tu pegang duit banyak. Tapi dia letak hotel jauh. Hotel jauh dia menyebabkan dia datang masjid 2 trip. Satu trip subuh, dia datang pagi, kemudian dia balik, tengah hari makan dia. Lepas tu datang kali kedua, sama ada Zuhur atau Asar sampai Isyak. Dia tunggu dia solat ke solat berikutnya. Pasal betul kalau asyik nak balik, dia akan letih. So jadi dia ambil langkah yang paling jauh. Sekali perjalanan jauh sekali. Turki biasa, Turki masjid hotel jauh. Allah Alam kan. Kadang-kadang kita orang Turki ni kadang yang datang tunaikan umrah atau haji tu yang tak reti apa pun. Kan? Bahasa Arab tahu apa tak tahu. Mungkin zaman dulu Mustafa Kamal Ataturk punya zaman dia orang tak ada kefahaman Islam langsung. Dia baru datang nak sibuk berumrah sebagainya. Jadi kadang dia orang datang tapi masjid jauh, hotel dengan masjid sangat jauh. So dengan sebab itu kalau kita fahamkan di sini, umat Islam kita Malaysia bukanlah kita kata susahkan diri. Kadang orang kata, lah kau datang ibadat. Ada kawan saya marah, kawan saya yang lain. Bila kawan tu datang hotel murah, duduk hotel murah kan, betul macam ni lah, macam serba naif. Dia datang marah kawan dia kata kau datang sini untuk ibadat, bukan untuk menyusahkan diri. So cari tempat yang selesa sikit, dia cakap itu. Dia marah kawan budak Arab lah, dia marah kawan dia. Apa benda macam ni, dia kata sekian cakap itu. Tapi yelah, balik pada asal, kita datang ke sana kadang 13 hari 2 minggu untuk ibadat je. Jadi mengejar ibadat tu penting. Kadang orang kita lupa matlamat pergi umrah atau haji ni, apa matlamat utama. Sampai kali sekali sibuk nak cari hotel dekat. Ya, ada orang yang sakit, kita faham lah. Orang yang sakit kita faham, yang kaki tak agak jalan, perlu kursi roda dan sebagainya. Yalah, masa zaman musim haji tu mahal. Satu trip kalau diorang kata nak pergi tawaf ke apa dan sebagainya, orang yang bawa tu tuntut daripada dia RM500 one trip. Memang kita kata benda ni kos mahal lah. Jadi mendapatkan tempat yang dekat dengan masjid tu bagus lah. Itu bagi orang yang ada masalah. Bagi siapa tak ada masalah, sepatutnya dia tak perlu hiraukan masjid dekat, hotel dekat atau jauh. Sebab concern yang patut dia ada adalah berapa kali dia nak datang jemaah. Datang jemaah. Kalau dia kata, anda kata dia, contoh macam kata kalau dia tinggalkan Zuhur,
Sebab ada tu zaman ketika musim haji, musim panas kan. Jadi ada orang tu dia buat subuh datang sekali. Kemudian asar sampai isyak. Duduk sampai asar sampai isyak. Malam kan boleh balik. Lepas tu besok macam tu juga. So bila dia buat macam tu perbuatan dia nak kejar jumlah jemaah, jumlah solat jemaah. Mungkin Zuhur dia takut panas, dia takut demam, tak larat. So dia tinggalkan satu lah untuk kerana tu. Kalau dia boleh mampu untuk Zuhur sekalipun, alhamdulillah lah. Letih lah kalau jalan, kalau dia kata kena hotel 1.3 km kan. 1.3 km tebing masjid. Masuk masjid 1.5 km. One trip. Patah balik 1.5, 3 kilo. Kalau dia buat 2 trip 6 kilo dia jalan, 6 kilometer dia jalan setiap hari. Ini contoh lah pasal saya tengok jemaah-jemaah kan, yang ada kat sana. Macam geng-geng Afrika, lagi jauh, hotel jauh, dia tak kisah. Tapi lah mungkin kerana hadis ni lah. Hadis yang mana Nabi lelaki ni bila ditegur oleh Ubay bin Ka'ab suruh beli kenderaan, dia kata apa? Dia kata aku nak ditulis untukku perjalananku ke masjid dan pulangku kepada keluargaku. Lalu faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullahu, telah menghimpunkan untuk engkau Allah Ta'ala semua itu. Mana Allah dihimpunkan semua sekali. Mana pahala untuk pergi ke masjid dan pulang kepada keluarga. Dia dapat. Wallahil hamd kan. Jadi dia perbuatan diulang-ulang tadi tak merugikan apa-apa. Sebab tu kenapa kita dalam perkara ni faham hadis macam ni, kita buat struggle untuk diri kita. Sengaja kan kita jalan kaki ke masjid sebab kita nak mendapatkan pahala berulang-alik ke masjid. Okey. Bukannya masalah kita panggil apa menyenangkan diri. Lah ada motor kenderaan ni mudah sebenarnya. Tapi lah last sekali malas punya juga. Bukan semestinya orang tu ada kenderaan rajin pergi masjid. Ini yang jadi sebab tu kenapa lelaki ni dia motivasi dia untuk datang ke masjid bukan masalah kemudahan dan sebagainya, tapi sebab tu dia kata aku tak pernah suka pun kalau rumah aku di sebelah masjid. Pasal bagi dia concern dia utama adalah kehadiran dia, sebab dia nakkan setiap langkah kaki dia datang ke masjid dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, wa Nabi bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanat diyaruna, ni demi kabilah kabilah Bani Salimah. Okey. Kanat diyaruna, dahulunya rumah kami atau perkampungan kami itu Bani Salimah, na'iyatan minal masjidi, jauh daripada masjid. Lalu fa'aradna an nabi'a buyutana, buyutana fanaqtariba minal masjid. Lalu kami nak jual rumah-rumah kami, lalu kami dapatkan tempat dekat dengan masjid. Dia nak jual rumah orang yang jauh tu untuk dapat beli tanah, letak duduk rumah dekat masjid. Lalu fanahana Rasulullah SAW, lalu telah melarang kami Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, innalakum bikulli khutwatin darajah, sesungguhnya untuk kalian dengan setiap langkah tu ada satu darjat. Maksudnya diangkat satu darjat di sisi Allah Ta'ala dengan setiap langkah yang ada. Okey. Itu yang penting. Jadi diorang macam disekat atau oleh Nabi SAW, dia perbuatan jual tanah rumah mereka yang jauh untuk dapatkan tanah dan rumah di berdekatan Masjid Nabawi. Okey. Dan Jabir bin radhiyallahu anhu juga dia kata apa? Riwayat lain, qala, dia kata fa arada Banu Salimah, lalu ingin Banu Salimah, dia kata ayatahawwalu ila qurbil masjid, untuk berpindah kepada hampir masjid, hampir dengan masjid. Qala wal biqa'u khaliyatun, dan kawasan tanah tepi masjid itu adalah kosong. Sebenarnya bukan concern Nabi SAW, bukan masalah berebut tanah. Memang tanah yang berdekatan ada. Dan memang kalau mereka nak beli tanah berdekatan dengan masjid, memang mereka dapat. Ada kosong. Sekarang ni Nabi SAW yang mengingatkan mereka. Nabi kata apa? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, wahai keluarga Bani Salimah, ni kabilah kabilah Salimah, diyarakum tuktab atharukum, rumah kalian, mana duduk di rumah kalian ditulis akan jejak-jejak kaki kalian. Tuktab atharukum. Okey, diyarakum tuktab atharukum. Okey. Faqalu maka na yasuruna kunna tahawwalna. Jadi tidaklah kami gembira kalau kami dahulu berpindah. Bila Nabi kata macam tu, tak gembira kami berpindah. Okay, jadi maksudnya dia kata diyarakum tu kalimah lafaz diyar dengan lafaz maf'ul pada atas mansub di atas ighra' lah. Maksud dia diamlah kalian, duduklah kalian, tetaplah kalian di tempat kalian, rumah kalian. Lalu dituliskan kalau kalian buat macam ni, tuktab tu, sebab tu kalimah tuktab tu dia jadi jazam jawab kepada amar tu.
Wal asar ni, asar masukkan tu adalah khuta, langkah-langkah kaki mereka, jejak kaki mereka. Okey. Dan dalam hadis tu disebut buk'ah atau biqa', dia buk'ah, nama tempat, plural bagi tempat. Buk'atun, buk'ata ni biqa'. Okey. Tempat yang kosong lah. Dalam Bukhari ada tambah lah, dia kata apa dia kata dia kata tak nak untuk dikosongkan Madinah. Maksudnya kalau ikut pada Nabi SAW, nak supaya semua kawasan occupied, tak nak berdekat masjid je, supaya kawasan seluruhnya ada tempat tinggal orang. Ini adalah yang dikatakan ni dikatakan dalam Bukhari riwayat dia, wa kariha antum oral madinata, bagi tak suka untuk dikosongkan kawasan tertentu di Madinah. Maksudnya Nabi tak suka tadi ditinggalkan satu arah daripada Madinah yang kosong. Maksudnya kalau kita kata kat sini ada, so kawasan penempatan dia walaupun berjarak, tapi dia ada kawasan orang lah. Pasal sebab tu kalau kita semua berkumpul dekat Madinah, keliling Madinah akan kosong. Semua orang duduk tepi Masjid Nabawi je, kosong lah kawasan yang lain. So Nabi tak suka. Okey. Lalu lalu dia kata dia akan tangan kosong. Dan hadis sebelum menunjukkan kepada bahawa jauh daripada masjid ni adalah lebih afdal. Kalau sekiranya duduk di masjid, adakah kita pilih untuk pilih dari luar? Kalau kita dah memang duduk sebelah masjid, soalannya. Okey. Adakah patut orang tu lari pindah ke luar masjid, keluar dari kawasan supaya jauh dari masjid? Dekat sini ada khilaf lah, para ulama khilaf. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa dia dahulu dia galakkan untuk orang yang keadaan hampir tadi lebih baik. Okey. Diriwayatkan juga Anas kata al-amalu fal amal min masjid a'zamu ajra. Dia kata dan Hasan Basri pula kata tak, dia kata tidak tinggalkan masjid untuk hampir dengan masjid, dia kata. Dan mazhab Maliki pun dalam perkara ni dia kata memang ikut kepada ni pendapat 2 pendapat lah. Dia sini pasal kes berjiran dengan masjid tu bagus. Kalau rumah kita memang asal jauh tak apa, tapi kalau untuk lari keluar, dia kata tak adalah sibuk lari dan jual rumah dekat masjid, lari untuk hidup jauh, tak ada. Ini bagi orang-orang yang memang kebetulan rumah dia jauh dari masjid, tak perlu dia sibuk nak dapatkan dekat masjid. Itu asas yang kita kena faham. Baik. Okey, so jadi kat situ kat situ. Okey, ada soalan? Jom kita masuk bab yang baru. Ada soalan untuk kita tadi? Dia boleh tulis kan? Cek. Okey. Salam Ustaz, orang yang buat haji dengan wang haram seperti loteri sebagainya, adakah hajinya sah? Mana boleh sah? Mana boleh sah? Orang buat ibadat haji dengan duit yang haram. Okey? Dengan jelas-jelas takkan sah. Sebab balik pada asal, Allah Ta'ala tu baik. Kalau kita tahu dalam hadis Nabi dalam Bukhari Muslim, Nabi sabdakan, Nabi kata, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah tu elok, baik. Takkan terima benda yang elok dan baik sahaja. Maksud baik dan elok tadi, kalau dia kata benda tu kotor, kita gunakan untuk mendapat dekat diri pada Tuhan, sangat mustahil lah ia diterima. Sebab tu Nabi ceritakan berkenaan orang yang makanan dia haram, minuman dia haram, cek makan dengan haram, macam mana boleh dimustajabkan doa dia, sedangkan dia orang yang boleh dapat doa mustajab. Tapi Nabi kata macam mana boleh dimustajabkan doa dia. So bila Nabi sebut macam tu, maksudnya kalau solat pun tertolak, apa lagi ibadat yang lain? Pasal kita solat ni sebesar-besar ibadat. So solat tak lepas, lain tak lepas lah. So tak boleh. Kan loteri dan sebagainya. Bahkan dulu ada sekali perkara ni lah, macam kes haji ni kan. Ada orang kata, macam dia kata tak ada dalam rukun. Pasal termasuk dalam tajuk haji ni, man istata' ilaihi sabila, barang siapa yang mampu kepada sebarang jalan. Dan jalan tu Nabi kata azad war rahilah. Dia adalah bekalan dan juga kenderaan. Ada bekalan untuk diri dia dan keluarga dia yang ditinggalkan, kemudian ada kenderaan, barulah dia jadi wajib. Kalau dia kata, jadi itu satu syarat utama untuk diwajibkan haji ke atas seorang. Dia tak boleh kita kata benda tersebut datang daripada harta yang haram. Takkan ada ruang untuk diterima. Demikian juga sedekah daripada harta yang haram, harta curi pun takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takkan sah. Banyak orang kadang-kadang bila musim-musim tertentu macam lepas dapat keuntungan saham-saham syubhah, soalan akan timbul, saya nak buat macam mana duit ni?
Dia tak tahu nak buat macam mana kan. Ini masalah kita kata benda ni tak patut ada pada umat Islam ni, muamalah yang sedemikian. Tinggalkan, ada muamalah yang syubhah tu tinggalkan. Tak boleh kita jadikan dia sebagai sebab untuk kita mencari ibadat. Bahkan bila kita nasihat pada orang yang yang nak lupuskan wang-wang yang syubhah ni, kita kata dia syarat dia tak boleh buat ibadat, jadi masjid ke sekolah ke apa tak boleh. Tak boleh buat pahala dengannya. Demikian juga tak boleh jadi milik peribadi. Cuma adalah macam Dr. Qardawi kata ada. Dia kata boleh bagi orang miskin makan. Kita tak boleh makan tapi orang miskin boleh makan. Tapi tak sebenarnya. Yang betulnya rajah ni dia patut jadi benda umum. Contoh macam jadi jalan raya ke, jadi jambatan ke, tandas awam ke, tak apa. Tak jadi milik sesiapa. Dia menjadi milik umum. Jadi kalau dia kata jadi milik peribadi tu masalah sikit lah. Untuk kita tak boleh makan, boleh bagi orang makan. Kita tak boleh makan, mana boleh bagi orang makan. Tak boleh bagi. Kita tak boleh, macam babi kita tak boleh makan. Tak boleh bagi orang lain makan babi. Tak boleh bagi orang lain makan babi. Sebab kita tak boleh, benda yang kita tak boleh makan, tak boleh bagi orang makan. Itu ajaran Islam. Orang kita dia kata saya tak makan, saya tangkap je kan, dijual. Itu salah Benda tak boleh makan, awak tak boleh bagi orang lain makan. Macam juga masalah duit harta syubhah tadi, awak tak boleh bersedekah dengannya sebenarnya. Yang patutnya adalah dijadikan ia sebagai benda-benda lain. Pasal Allah Ta'ala dia terima dari kita benda yang baik saja. Okey. Satu soalan je. Yang tak ada Kalau saya ada soalan, type dekat group chat tu. Nanti saya jawab. Baik. Bab al-mashyu ila salati tumha bihi khataya wa turfa'u bihi darajat. Al-mashyu ila salati tumha bihi khataya wa turfa'u bihi darajat. 553 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi qalu la yabqa min daranihi shay' qala fadhalika mithlu salati al-khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataya 554 wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha 555 wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Baik. Bab 83 bab al-mashyu berjalan ila salati kepada solat tumha bihi khataya dipadamkan dengannya akan kesalahan-kesalahan wa turfa'u bihi darajat dan diangkat dengannya darajat. Okay. Berjalan kepada solat kepada menunaikan solat akan dipadam dengannya kesalahan-kesalahan dan diangkat dengannya darjat-darjat. Okay. Daripada Abu Hurairah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia kata daripada Abu Hurairah annahu dia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Dia telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Okey. Ara'aitum, Nabi kata, apa pendapat kalian? Lau anna nahran bi babi ahadikum, kalau sekiranya sebatang sungai bi babi ahadikum pada pintu rumah itu seorang kamu. Di luar bukan itu pintu jatuh tu, maksud dia depan pintu rumah, dekat depan rumah dia. Okey.
Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin, yang dia mandi daripada pada sungai tersebut setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Ya. Hal yabqa min daranihi, adakah masih tertinggal daripada dakinya? Adakah akan tertinggal, masih tersisa pada badan dia daripada dakinya? Qalu, berkata para sahabat, la yabqa min daranihi syai', takkan tertinggal daripada dakinya sedikit pun. Qala, Nabi sabda, fadzalika mithlu salatil khamsi, maka itulah perumpamaan, masalu, fadzalika masalu, itulah perumpamaan, masalah, bukan mithlu, seperti, masal, perumpamaan, itulah perumpamaan as-salawatul khams, solat-solat yang 5, yamhullahu bihin nasl khataya, yang telah padamkan dengannya, dengan solat-solat yang 5 ni, akan kesalahan-kesalahan. Okey. Sungai, kita faham sungai kan? Bila Nabi kata, apa pendapat kamu jika sebatang sungai di pintu rumah seorang kamu dipandi? Okey, sungai kita kalimah dia nahar, dia bukan nahar. Kalau nahar, nun ha alif ra, itu siang. Nahrun, okey. Nahrun mati, itu sungai. Kalau nahar itu siang. Dia kali huruf dia hampir-hampir sama, kadang orang tak perasan. Dia takut salah sebut. Jadi kalau sebut nahar panjang, maka ia adalah sungai, ia adalah siang. Kalau nahrun, barulah kita kata ia adalah sungai. Okey. Dia kata dia namakan sungai ini sungai kerana keluasan sungai. Jadi ada kata sungai kerana luas akan cahayanya. Ada kata sungai ini sungai, dikatakan sungai, yalah, memang kita kata pasal dia sungai mengalir lah, yang banyak air. Dan riwayat lain datang nahrin ghamrin, kama sali nahrin ghamrin, sungai yang airnya banyak. Okey. So jadi disebut kenaan itu sungai. Kemudian Nabi kata yang orang tu mandi 5 kali setiap hari. Boleh tak ada daran. Daran tu adalah daki. Daki pada badan seorang manusia tu daki. Dia kata adakah boleh tinggal bila dia mandi 5 kali setiap hari? Adakah mungkin ada lagi tertinggal pada dakinya sesuatu pun? Okey. Okey, ikut lafaz yang ini, lafaz ni Nabi sebut hal yabqa min daranihi je. Tapi ketika jawapan para sahabat, hal la yabqa min daranihi syai', ada kalimah syai', So jadi kat situ mereka kata takkan tinggal lagi daripada dakinya sedikit pun. Okey, kata para sahabat Nabi SAW kepada baginda. Jadi maksudnya daripada hadis ni kita faham bahawa solat yang 5 tu bersendirian menghapuskan keseluruhan dosa. Tapi bila saya sebut daran ni, para ulama bercanggah pendapat. Adakah dia dosa besar atau dosa kecil? Ni kena faham. So kita ada hadis yang lain yang kita baca yang Nabi SAW sebutkan, seorang Nabi kata solat yang 5, Jumaat ke Jumaat seminggu sekali, atau Ramadan ke Ramadan setahun sekali, mukaffiratul lima bainahum, menghapus dosa bagi apa di antaranya. Tapi hujung hadis dia sebut majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. So bila kita faham bahawa solat fardu, puasa, Jumaat dan sebagainya, dia menghapuskan dosa. Memang semua ibadat akan hapuskan dosa. Cuma kadar dosa tu apa? Adakah dosa kecil atau dosa besar? Sebab kita tahu bahawa ada contoh macam taubat, macam ada amalan-amalan seperti hijrah, Islam kan, ataupun taubat, dia akan menjadikan hapus daripada dosa keseluruhannya. Dosa besar pun akan hilang. Adapun dosa-dosa kecil ni sebenarnya ibadat-ibadat yang kita buat harian, dia menghapuskan dosa-dosa kecil sebenarnya. Itu yang rajih lah, yang para ulama nyatakan lebih kuat dalam masalah menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Okey. Kerana ada sebutkan, kita baca satu hadis yang sebelum ni, selama dia dosa-dosa besar. Jadi solat ni penghapusan bagi semua dosa kecil, insya-Allah kan. Okey, jadi maksudnya kita kata dia dosa kecil akan dihapuskan oleh solat. Jadi dosa besar kena taubat. Macam kita sebut ketika Ramadan itu, untuk Ramadan kita lebih baik daripada tahun akan datang, kita kena faham. Antara yang kita kena faham adalah tuntutan Ramadan tersebut, penghapusan dosa dia ada untuk dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Kita kena isytihar kepada Allah SWT. Kita nak bertaubat daripada apa? Sebab taubat dia umum, taubat dosa tu, ada dosa besar yang kita kena confess kepada Allah Ta'ala. Kita kena isytiharkan mana apa spesifik dosa besar yang kita buat tu, kita kena tinggalkan.
Kena betul-betul menyesal. Adapun kalau dosa kecil ni yang kita tak perasan, macam mata kita terlihat, mulut kita terlafaz, tangan kita terpegang, yang kita tak perasan, itu boleh dihapuskan oleh solat, puasa, boleh dihapuskan oleh langkah kaki ke masjid, wudu, dia akan hapuskan. Tapi dosa kecil saja. Itu yang betul okey. So maksud dia hadis tadi memang Nabi kata sebut daron kotoran atau daki. Yang dimaksudkan daki itu adalah apa yang dia kecil daripada dosa-dosa. Apa yang kecil daripada dosa-dosa. Maksudnya kalau orang tu berterusan macam tu, insya-Allah dosa kecil dia asyik hilang, maka dosa besar pun akan menyusul sekali. Okey, tapi nak kena fahamkan betul-betul tajuk ni. Sekadar jangan ada orang tu dia rasa dah solat, semua dosa dia berumpat, dosa dia makan benda haram, semua dia lepas, itu jaga. Benda-benda yang makan riba ke, dia tak boleh merasakan benda berkenaan telah terlepas. Itu kena spesifik sikit. Sebab kadang saya perhatikan banyak orang dia salah faham, dia pergi ingatkan benda tu sama, lalu dia tak pernah bertaubat dosa besar. Dan orang tak tahu dosa besar, kita bimbang. Dosa besar yang masih tak terhilang tadi tu tidak dapat menyebabkan ibadat-ibadat yang dia buat yang lain tak boleh membersihkan dosa kecil dia. Dosa kecil takkan terlepas. Macam longkang. Kalau kita ada longkang, kalau kita ada daun-daun kecil dia, daun-daun pasir, kita ada longkang tu ada benda sampah sarap, tapi yang ringan-ringan. Kita ambil baldi, kita simbah, jalan, semua sekali akan lepas. Tapi kalau sekiranya dalam longkang yang sama tu, di samping dosa-dosa daun-daun kecil tu, ada seketul batu besar. Sekat longkang tersebut. Kita siram berpuluh baldi pun takkan kosong. Mana batu besar tu akan sekat air daripada membersihkan sampah sarap yang kecil. Itu perumpamaan yang mudah untuk kita faham kenapa dalam Islam kalau akan bertaubat ni sangat penting. Allah Ta'ala sentiasa seru kita kan, macam surah At-Tahrim contohnya kan, Allah Ta'ala nyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman dah, taubatlah kamu kepada Tuhan kamu dengan taubat yang tulus, yang sehabis-habis taubat daripada semua dosa, dia kecil atau besarnya. Itu penting. Dia tak boleh nak tinggal. Kalau dia kata dia masih lagi tertinggal tu, kita bimbang dia tak beri kesan kepada dosa kecil kita. Kadang-kadang macam orang yang kadang kita tengok pergi umrah kan, umrah menghapuskan dosa di antaranya. Tapi kadang ada separuh tu macam contoh artis kan, dia buat benda bukan, naik atas pentas, goyang-goyang badan dan sebagainya. Benda tu haram. Tak faham lagi. Takkan kita kata macam perbuatan saya ni haruslah agama. Awak pun faham benda tu ngarut kan. Tapi bila dia buat atas pentas tu, katakan dia pergi umrah, dalam kepala dia kadang dia ada idea macam balik tu nak buat lagi. Dia macam ada, saya dengar orang tanya kata, saya nak minta maaf tapi saya tak janji tak buat lagi. Kalau dia nak minta maaf tapi tak janji tak buat lagi, maksudnya dia balik nanti nak buat lagi lah. Jadi macam mana nak dapat penghapusan dosa? Sebab balik pada asal, yang kita pergi nak hapuskan dosa-dosa besar kita buat tu, kita tak angkat daripada longkang tu. Daripada longkang tu kan, kita tak angkat dosa besar. Lepas tu kita nak air daripada dosa-dosa, daripada ibadat-ibadat yang kita laksanakan buang. Mana mungkin. Lepas tu balik tak berubah pun. Balik nyanyi pula. Lepas tu tanggal baju pula. Lepas tu duduk atas katil pula. Adalah sekali habislah. So basically benda macam ni yang kadang-kadang orang tak perasan. Dia nak kebaikan, tapi dia tak ikut kebaikan tu dengan betul. Macam ni kat hadis ni kita faham langkah kaki ke masjid ada pahala, hapuskan dosa. Tapi dia yang kena fahamkan adalah masalah dia adalah menghilangkan dosa-dosa kecil. Sebab tu kalau orang tu tak bertaubat dosa besar, dosa kecil dia takkan ada efek. Sebab Nabi janjikan bahawa orang yang solat 5 waktu, datang hadir Jumaat seminggu sekali, datang Ramadan setahun sekali, dia dihapuskan dari segala dosa-dosa sebelumnya. Tapi syarat dia apa? Majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Sebab dosa besar ni perlu pada taubat. Dosa besar perlu kepada taubat. Tanpa taubat dosa besar tidak akan berkesan apa-apa. Baik. Jadi itu kena faham kat situ. Okey, dia kata kat situ lagi dalam riwayat tersebut. Ni berikutnya Okey. Dia kata wa anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang ghada. Ghada ni ghada yaghdu, dia maksudnya keluar pada waktu awal pagi lah. Kemudian kalau raha ataupun pulang pada waktu petang atau malam. Okey, benda ni kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW,
kalimah keluar masuk tu kan. Kita ada, dan Nabi kata apa? Lau tatawakkaluna Allahi haqqu tawakkulihi. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr. Allah Taala akan rezekikan kamu macam rezekikan burung. Okey, burung ni apa sifat dia? Taghdu himasan. Dia keluar, digunakan kalimah wada yaghdu Taghdu, burung tu keluar dalam keadaan kosong tembuluk. Wa taruhu bitana. Dia pulang dalam petang dalam keadaan penuh tembuluk. Jadi wada keluar pagi. Roha pulang lewat. Pulang lewat petang ke malam dan sebagainya. Dipanggil sebagai roha. Roha ya ruhu. Wada yaghdu keluar awal pagi keluar awal pagi. Okey, so dia kata di sini, dia kata man ghada, Nabi kata man ghada, barang siapa yang keluar awal pagi ini ke masjid, au roha atau pulang lewat malam di masjid, adallahu lahu fil jannati, Allah tu sediakan untuknya di syurga nanti, nuzulan. Okey, nuzulan dia maksud dia dia okey, kalau manzil rumah kita masih sebut manzil rumah, baitun rumah, apa lagi, darun rumah. Okey, tapi nak kena bezakan sikit. Okey, kalau kita faham macam baitun, perkataan bata ya bitu, bermalam, so dinamakan baitun itu baitun, rumah, baitun itu sebagai rumah sebab kita bermalam padanya. Kemudian kita kata ada macam dar ni maksud dia darai duru, berputar. Maksud dia main rumah tu tempat kita pergi mana-mana last kali kita patah balik. Pergi mana-mana akhirnya kita patah balik. Pergilah merantau mana pun last kali kita kan patah balik. Itu dipanggil dar. Lepas tu digelar manzil. Ada lagi sakan tempat tinggal. Daripada kataan sakana, maksud diam, tetap. So maksud dia memang rumah tu adalah tempat paling lama kita diam. Kalau kedai mamak kita duduk sekejap je, minum habis kuat 2 jam kalau anda kata apa, kita pergi rumah kita, tempat paling banyak kita habiskan waktu lah sepatutnya. Habis ada juga orang habiskan waktu dekat office dia rumah dia. ada memang dia kerja macam orang Jepun dah sekali mati kerja. Dia punya kehidupan dia kat rumah tak ada sangat. Itu kesian jugalah. Basically sebab tu kenapa dalam konteks ni kena jaga sikit, sebab tidaklah kita kata benda tu dikejar dengan luar biasa. Maksud dia habiskan masa dengan office sebagainya dan sekali. Memang ada orang, tapi stres kerja tu, dia tinggalkan rumah tadi tu tak tenang. Sebenarnya dijadikan ketenangan di rumah. Ketenangan dengan isteri. Tapi tidak pada tempat tadi. Kalau tenang dalam solat, tenang dalam kerja, dalam duduk kan, happy dapat hasil, tapi stres banyak. Orang toki-toki besar-besar kan, banyak kena sakit jantung. Sebab fikir nak cari duit kan. Bukannya sama macam orang bawahan. So in the end tak ada tenang jugalah kot. Tapi secara asasnya kena faham kat situ. So jadi sakan sebab kita paling banyak diam. Okey, manzil dipanggil manzil tu manzil sebab tempat yang kita, kenderaan kita akan turun, duduk di situ. Asal perkataan Tapi manzil atau nazala boleh maksud dengan perkataan singgah, boleh jadi maksud dengan tempat yang disediakan untuk tamu. Tempat tetamu, mana tetamu punya rumah rehat, rumah persinggahan. So jadi dalam hadis ni datang Nabi kata barang siapa yang keluar awal pagi ke masjid atau pulang lewat malam dari masjid, Allah sediakan untuknya di dalam syurga. Nuzulan, tempat-tempat singgah, tempat persinggahan. Maksud dia syurga ni luas kan, seluas langit dan bumi. Untuk seorang yang dapat syurga paling rendah sekalipun, ikut daripada hadis Nabi kita baca dulu, dia dapat seumpama dunia ni orang paling kaya 10 kali ganda. Cari orang paling kaya dekat dunia 10 kali ganda. Itu nilai ahli syurga paling rendah. Dan memang syurga tu luas lah. Memang kita, untuk setiap orang tu luas. Dia tak ada kes belaga bahu. Macam ada kes siapa, dia kata apa, barang siapa selawat kata Nabi sekian banyak, maka belaga bahu dengan Nabi. Itu bohong. Geng sufi sesat buat ajarannya tu. Mak, syurga ni luas pun nak laga bahu dengan Nabi. Pasal maksud dia pasal luas sangat. Syurga ni luas. Setiap orang dapat syurga ni seluas langit dan bumi. Luas, besar. Dia seorang. Tapi dalam syurga dia macam kita kata, macam raja yang ada dekat dunia ni. Kita bawa orang yang dapat syurga yang atas, bukan syurga paling rendah. Dia dapat apa mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Lebih dahsyat daripada apa yang
ahli syurga paling bawah. Okey, kalau ahli syurga paling bawah pun dia orang kaya, macam orang kaya atau raja paling kaya 10 kali ganda. Kita tengok raja paling kaya kat dunia ni, kan banyak rumah singgah. Istana dia dekat situ. Lepas tu istana hinggap dekat situ. Istana hinggap dekat situ. Dekat sekian-sekian ada hinggap lagi. Dia hinggap banyak. Kadang-kadang istana tu kosong pun tak ada orang tinggal. Macam orang kaya lah, banyak rumah kan. Rumah dia kat sini, kat situ. Lepas tu negeri sekian ada satu rumah. Negeri sekian ada satu rumah. Okay, bayangkan, itu maksud hadis Nabi ni nyatakan bahawa orang tersebut, setiap kali dia pergi dan balik. Nabi kata setiap kullama ghada aw raha. Setiap kali mana dia pergi, awal pagi atau pulang, waktu malam atau lewat petang, disediakan Allah Ta'ala untuk dia tempat persinggahan, kemuliaan. Macam kita sebutlah, orang yang paling kaya kat dunia pun ada banyak rumah. Orang syurga ni tu macam tu juga, akan diberikan istana dia ataupun tempat tinggal dia ataupun tempat singgah dia yang banyak. Syurga dia berluas, besar. Bahkan syurga ni permai dengan permainya orang tu punya lidah pada dunia ni. Kalau dunia ada banyak berzikir dengan Allah Ta'ala dan sebagainya, macam kita sebutkan dulu dalam fiqh doa dan zikir, memang ada orang akan orang-orang ni akan ditumbuhkan di dalam syurga dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih dia, pohon-pohon di syurga nanti. Bahkan Ibrahim AS telah pesan pada baginda SAW, Nabi kita Muhammad SAW, untuk kirim salam dan beritahu pada umat Islam kita ni bahawa syurga ni tanah dia elok, tapi dia kosong, rata. Tapi setiap takbir, tasbih dan tahmid akan menumbuhkan. Jadi siapa nak syurga dia permai, dia harus sekarang buat. Macam juga siapa nak tempat singgah yang banyak, sana akan di sini akan kena buat. Dapatkan dengan banyaknya. Macam dibinakan untuk orang tu rumah di syurga dengan dia menjaga 12 rakaat sehari semalam. Menjaga 12 rakaat solat sunat sehari semalam. Itu yang mengiringi solat fardu. So kalau kita faham macam tu keadaan dia, memang kita patut panggil berusaha untuk memperbanyakkan, sebab kemuliaan di syurga tu dibuat di sini. Dia tak second upgrade. Tak ada dengan pahala kita bayar macam buat Sayyidina, kan main Sayyidina sampai sini buat rumah, buat hotel, tak ada. Kita daripada sini kita buat, sana kita kutip, kita tuai. Cuma ialah Allah Ta'ala punya rahmat dan juga kemuliaan untuk kita, tak ada siapa masuk syurga menyesal. Itu je kelebihan. Jika tidak, kalau kita dari sekarang kita dengar ahli syurga tu setiap tingkat ada 100 darjat. Dan setiap 1 darjat ke darjat berikutnya sejauh langit dan bumi. Daripada bumi ni sampai langit bintang yang tertinggi. So setiap kali mana orang daripada tingkat atas 1 darjat tengok orang bawah, macam orang di bintang paling tinggi tintai ke bumi. Itu jarak dia. So memang ahli syurga mempunyai jarak yang berbeza-beza. Dari sini kita tahu. Tapi kalau seorang manusia tu Allah Ta'ala berikan rezeki dapat masuk syurga, maka kerana kemuliaan Allah Ta'ala, kemurahannya, dia tidak akan menyesal. Tak ada macam Allah kalau aku. Ketika hisap dia akan menyesal. Tapi kalau dah masuk syurga, tak ada lagi sebarang penyesalan. Dia akan, bahkan orang masuk syurga yang terakhir sekalipun, macam kita sering sebutkan, mereka bila Allah Ta'ala nak tawar daripada mereka redha Allah Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala tanya nak bagi benda lain lagi baik daripada apa mereka dapat, mereka kata, engkau selamatkan kami daripada neraka engkau, kau masuk kami dalam syurga engkau, apa lagi yang lebih baik? Lepas tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku halal untuk kamu redha aku, dan aku takkan murka pada kamu selama-lamanya. Sedangkan orang beriman dapat redha daripada dunia lagi. Sedangkan orang-orang yang masuk neraka dulu dibakar, masuk syurga kemudian, redha tu kemudian, last sekali baru dapat. Jadi beza keadaan tadi, kalau kita faham kat sini, darjat tu banyak yang kita hanya akan dapat di sana nanti. Cuma dari sini sekarang ni, persediaan untuk tempat tadi. So setiap langkah kaki kita kita punya ulangan, pergi pagi, balik petang tu, atau balik malam daripada masjid, pergi masjid, balik masjid tu, ulang-alik kita tu, itu akan ditulis untuk kita setiap satu pergerakan atau satu perjalanan persinggahan. Ada tempat persinggahan dan syurga. Allah Ta'ala muliakan kita dengan banyaknya tempat-tempat singgah kita dalam syurga nanti. Maka kita ada rumah lah, tempat tinggal lah, tempat singgah. Macam kita sebut tadi kan, seorang raja lah, tapi dia ada istana dia. Lepas tu dia ada lah istana hinggap. Singgah sini, kat sini ada, kat sini ada. Macam tu, itu raja. Tapi ahli syurga lagi mulia banding itu. Banding daripada raja-raja. Baik. So jadi yang itu dipahamkan nuzul. Kemudian hadis yang terakhir daripada Abu Hurairah anhu juga, Nabi SAW Qala baginda bersabda, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Negeri atau tanah
paling disukai di sisi Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Masjid-masjid bumi ni, tempat yang Allah Ta'ala sukai adalah masjid-masjidnya. Ini jelas lah macam kita ulang alik, datang pun diberikan ganjaran yang banyak, dihapuskan dosa, diangkat darjat. Bahkan kita ulang alik tadi, hapus kita panggil dapat tempat singgah, ataupun rumah singgah nanti di syurga nanti, diulang alik tu. Itu kerana Allah Ta'ala suka kan masjid-masjid tadi. Siapa memenuhkan masjid kan, memang kita kata Allah Ta'ala suka kepada dia, memang Allah Ta'ala mahu kan untuk diisi masjid dia, diimarahkan. Okay. Sekarang kita macam ulang lagi lah, kita tak dapat lagi peluang. Allah Ta'ala buka peluang pada kita, dan bila ada peluang nanti, janganlah tak datang pula. Hari tu pergi datang dekat Facebook, tulis macam-macam, apalah tak benarkan ni, apalah. Last sekali bila dibuka nanti, tengok ramai datang. Ni memang manusia ni lah. Ya, bila macam dulu lah, zaman dulu pun para sahabat Nabi pernah lah ada sebahagian mereka yang bila mereka tak diajak pergi perang, sibuk nak pergi perang. Bila disuruh pergi perang, tak sedia pula. Ini masalah dia. Tu jadi kes ni kena jaga sikit. Sebab dalam masalah amal ni, kita kalau boleh jaga lisan kita. Bukan kita tak suka pergi masjid, tapi kita bimbang ni ayat mulut kita lebih semangat banding dengan amalan kita. Ayat mulut kita rajin, macam nak pergi, tapi bila besok lusa diberi pada kita peluang, kita tengok hilang. Itu jaga sikit lah. So basically benda macam ni kena perhatikan balik. Ala kulli hal, semua Allah Ta'ala buka balik untuk kita. So negeri yang Allah sukai adalah masjid. So kita patut sering hadir ke situ. Okay. Dan lawan dia pula, wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan negeri ataupun tanah ataupun tempat paling dibenci di sisi Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Ni masalah, kita suka pergi pasar raya. Masalah ni kan, kita pergi pasar raya kan. Bila pasal kenapa? Okay, sebab dia kata kenapa Allah Ta'ala suka masjid. So masjid ni tempat apa yang Allah sukai ataupun paling Allah Ta'ala apa cintai. Kerana apa? Kerana dikhususkan untuk ibadat dan berzikir, berhimpunnya orang beriman, dan mereka akan dizahirkan syiar-syiar agama dan hadir para malaikat. Sedangkan pasar-pasar pula adalah negeri paling dibenci kerana dia dikhususkan untuk mencari dunia. Betul lah kita kata dunia untuk akhirat. Orang sering cakap macam tu, tapi realiti awak menyaga untuk duit lah, takkan dia kata lain, bohong lah. Untuk mencari redha Allah Ta'ala. Ya, itu ayat skema. Normally orang cakap. Tapi bila dapat nanti kelebihan, tiba kedekut. Ada juga. Ketika mana sebelum kaya, rasa macam nak bersedekah, nak berinfak. Tapi bila lepas dah kaya, Allah Ta'ala bagi kelebihan, mula kedekut. Itu biasa. Bila keadaan berlaku. Walaupun Allah Ta'ala lindungi kita lah daripada kebakhilan ataupun sifat kedekut tersebut. Tapi nak fahamkan, memang kita kata benda ni kita kata keinginan kita untuk dunia tu memang dihapus, dipenuhi, dilampiaskan di mana? Di pasar lah. Zaman dulu pasar basah. Zaman Nabi sebut ni, pasar zaman Nabi hiruk pikuk, panas-panas, pelik kan. Zaman kita pasar happy masuk. Ada aircon. Jika pasal zaman kita ada aircon. Ada aircon, ada muzik lah, tempat makan lah, kan. Macam orang utama kan. Dia buka dah. Buka. Orang utama kan, orang pergi tu macam kan, pergi happy, nak pergi beli belah. Seronok. Kadang-kadang orang muda pun pergi masuk pasar raya tu kan, tajuk lain, cek jodoh pun ada. Pakai baju cantik kan, pergi pakai. Jadi pasar ni lebih tempat dicari duniawi. Dan juga kehendak-kehendak. Dan juga kadang-kala melalaikan daripada menyati Allah Ta'ala. Kadang orang tu masuk pasar raya tak sedar siang malam. Zaman Nabi tu pasar siang malam orang tahu tau. Macam pasar pergi basah, kita pergi pasar ikan tu kan. Orang tahu pukul 12 tak boleh masuk dah. Lepas pukul 12 kan tak boleh masuk. 12.30 tutup. Sebelum 12.30 masuk lah. Tapi selepas 12.30 tak boleh masuk. So, jadi basic ni kalau kita faham itu pasar ni ada masa lah kita siang malam nampak. Pasar raya zaman sekarang mana nampak siang malam. Masuk tengah hari tu, petang-petang maghrib baru keluar. Tak perasan, dia pasang lampu manjang kan. Lampu terang. Sampai tak sedar. Ini dia panggil ilusi penipuan ilusi pada orang yang masuk pasar raya. Banyak orang tak sedar. Kalau tak pakai jam, tak tengok jam, tak tahu berapa jam dia masuk tu. Berjalan dia lama. Pergi ke sana, pergi ke sini. Tak beli pun. Kadang. Ini kena jaga-jaga sikit. Jadi sebab tu tempat di mana orang berpaling daripada ingatan Allah Ta'ala. Sebab surau pun ada kecil je. Betul, biar lagi surau lambat juga. Kan bukannya tunggu time nak solat kita pergi. Kita sibuk beli belah dulu, dah puas beli belah baru pergi mas solat. Dia tak sama. Okay? Jadi dia kata
Bahkan di mana, di dalam pasar ni tadi, tempat untuk sumpah-sumpah yang dusta. Orang kata demi Tuhan ini barang bagus, sumpah ini baik, sumpah ini elok, garanti, sumpah-sumpah tipu banyak. Bahkan macam tempat pertempuran syaitan lah, orang saling berebut-rebut. Yang ini kata nak duit tak nak bayar banyak, yang ini tak nak jual murah. So makin saling menipu-nipu lah. Kadang orang kita kan pergi Mekah pun ada macam ni. Dia pergi jumpa orang sekian nak beli celak banyak. Lepas tu kemudian di sana dia nak harga murah. Lepas tu bila orang tu tak nak jual dengan harga dia nak, dia kata sana dapat murah lagi. Padahal tak ada pun kadang-kadang. Ni dia jaga sikit. Sebab tu kenapa tempat yang tidak disukai Allah Ta'ala adalah pasar. Okey. Tempat di mana bahkan syaitan menegakkan akan dia punya panji. Okey. Jadi kita tahu dah maksud Allah Ta'ala suka dan benci tu, memang itulah, kita suka dan benci tu memang Allah Ta'ala ada sifat berkenaan. Suka, sayang atau benci. Itu memang sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita kata lebih sempurna daripada apa pada makhluk. Ada pada makhluk. Baik. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita ambil 2 bab hari ni 2 bab. Jadi ada soalan? Ni pasang video ni sambil-sambil buat kerja lain Kot lah, kan mana tahu. Sambil-sambil buat kerja lain, masak ke apa, kemudian pergi pasang video. Lepas tu kemudian ada kali ni. Wallahu a'lam. Ni tanya soalan. Jadi kalau ada soalan, soalan tak? Nanti 3 minit. Apa? Okey. Berganda? Okey, tak, dia dalam hadis Nabi SAW sebutkan diberikan satu pahala, naik satu darjat, hapus satu dosa. Kadar masalah gandaan ni hak mutlak Allah Ta'ala. Kita tahu orang tu digandakan ke tidak, itu bukan kerja kita. Okey, pasal macam baru ni kan bila kes kita bincangkan tajuk orang buat amal Ramadan, luar Ramadan. Dalam Ramadan dia kata digandakan. Luar Ramadan Allah Ta'ala gandakan bagi siapa yang dia nak. Tak semua amal terikat, bahkan terikat pada musim tertentu ada penggandaan. Tapi di luar waktu pun Allah Ta'ala boleh gandakan. Contoh, macam kisah seorang perempuan yang bagi minum anjing air. Dia wanita yang berdosa. Dia seorang yang prostitut kan. Tapi dia diampunkan dosa dia dengan sebab beri minum anjing. Sebab apa? Sebab digandakan pahala tersebut. Pahala dia bagi minum tu digandakan. Macam orang yang bertaubat bunuh 99 orang, 100 orang, dia bertaubat, dia nak bergerak. Allah Ta'ala gandakan, sampaikan satu kebaikan dia buat hapus semua dosa. Jadi benda macam ni terpulang pada Allah Ta'ala. Kan kerja kita, ada manusia digandakan. Tuan-tuan kata wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah menggandakan bagi siapa yang dia nak. So penggandaan pahala bukan kerja kita. Kita kejar musim-musim. Musim pahala berganda kita kejar. Tapi dalam masa yang sama kena ingat, pada waktu bukan musim pun Allah boleh gandakan. Sebab Allah gandakan bagi siapa dia nak. Sebab tu concern kita adalah buat sahaja amal tadi. Ikhlaskan diri sebab banyak yang boleh. Mungkin itulah langkah kaki kita ke masjid pada satu hari tu, yang kita tak pernah hirau nak tunjuk kat orang, orang tak tahu, tak cerita kat orang. Mungkin itulah penyebab kita masuk syurga. Wallahualam. Kita tahu mana-mana tu digandakan. Penggandaan milik Allah. Tak ada kerja kita. Tapi kita beramal. Harap Allah Ta'ala gandakan. Macam mungkin kita angkat sampah daripada masjid, tepi jalan pun itu Allah Ta'ala gandakan. Penggandaan hak milik Allah Ta'ala mutlak. Dia ganda bagi siapa dia nak. Okey. Baik. 49 okey. 1 minit lagi. Jadi tak ada soalan daripada room tadi 15, lepas tu jatuh jadi 11. Lari dah tu. Okey, tak apa. Ala kuliah okey. Jadi kita harap semua Allah Ta'ala terima amalan kita. Dengan sedaya upaya yang kita buat, maka majlis ilmu macam ni sepatutnya kalau kita kata boleh menjadi macam majlis kelas biasa jika ada interaksi 2 hala. Kadang ada soalan timbul kan baru ni berkenaan masalah orang bertalaki melalui internet. Adakah dia hukum talaki yang sama? Kalau ada interaksi 2 hala, ya. Kalau ada interaksi satu pihak ni, seorang dengar, seorang satu pihak je dengar, tak ada interaksi, maka itu tidaklah seumpama macam talaki sebenarnya. Okay, baik. Jadi kita berhenti sini insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.